Okey, baik. Kita berjumpa sekali lagi dalam video yang terakhir untuk hari ini. Okey, video yang akan kita bincangkan jawapan bagi soalan-soalan ulang kaji yang saya berikan tadi. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama, okey, berikan maksud kepada perkataan tersebut. Telekomunikasi dan GPS, sistem navigasi global. Okey, jawapannya, okey, boleh lihat di sini. Okay, yang pertama, jawapannya A, sangat jauh. Okey, kemudian B, proses untuk menghantar maklumat yang melibatkan masyarakat. Okey, kemudian C, interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dengan penerima, dan juga D, sistem penentu dudukan sejagat. Okey, maksudnya sistem yang menentukan kedudukan, okey, bagi sesuatu kawasan. Okey, baik. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan perkembangan alat telekomunikasi di Malaysia. Okey, jawapan dia seperti yang ada di buku teks. Perkembangan bermula daripada telegraf. Kemudian telefon, mesin telex, kemudian mesin fax, telefon bimbit, dan juga telefon pintar. Okey, kemudian soalan yang ketiga, okey, nyatakan nama alat telekomunikasi di Malaysia dan padankan dengan maklumat yang tepat. Okey, bagi gambar yang pertama merujuk kepada telegraf, dan jawapannya adalah mengikut kepada angka Roman ini. Kamu lihat. Okey. Kemudian yang kedua adalah gambar telefon dan angka Romannya, padankan dengan angka Roman bagi maklumat yang diberikan. Okey, kemudian yang ketiga mesin telex. Okey, rujuk angka Roman yang berikut. Kemudian mesin fax. Okey, rujuk angka Roman ini. Yang seterusnya telefon bimbit, okey, angka Roman, dan juga telefon pintar. Okey, padankan dengan angka Roman yang diberikan. Okey, kemudian 6.2, nyatakan nama satelit yang dilancarkan oleh Malaysia dalam rajah di bawah. Satelit mikro dan juga satelit Asia Timur Malaysia, MEASAT. Okey. Yang pertama satelit mikro iaitu Tiong-Sat 1 dan juga Razak-Sat. Kemudian yang seterusnya iaitu MEASAT 1, MEASAT 2, MEASAT 3, MEASAT 3A, MEASAT 3B. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okey, senaraikan kepentingan alat telekomunikasi dalam kehidupan manusia. Okey, kepentingan kepada kita lah. Okey. Yang pertama, memudahkan aktiviti komunikasi di seluruh dunia. Okey, kemudian menjadikan sistem pengurusan dan pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Okey, yang ketiga, memperkukuhkan integrasi dan perpaduan negara, kemudian menjadikan peluang pendidikan lebih luas dan mengurangkan kos melalui e-pembelajaran. Okay. Kemudian E, data yang diperoleh dapat disimpan dengan lebih cepat dan selamat. Okay. F, pengurusan wang di seluruh dunia dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lancar melalui aktiviti keuangan dan perkhidmatan perbankan secara atas talian. Kemudian G, pelbagai maklumat dari seluruh dunia dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui penggunaan internet. Kemudian H, siaran langsung di televisyen dapat disaksikan melalui penggunaan aplikasi satelit. Dan I, data ramalan cuaca dan fenomena
alam. Okey. Baik. Kemudian yang seterusnya dapat diperolehi dengan lebih cepat, tepat dan terperinci melalui penggunaan satelit cuaca. J. Menjadikan urusan kerajaan dan swasta lebih cepat dan berkesan. Dan K. Mengeratkan dan memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. So pilih kamu boleh senaraikan 5 jawapan. Yang mana yang ada itu jawapan yang betul lah. Okey. Baik, kemudian kesan kita zoom out sikit kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, soalan dia. Yang pertama, telesidang, interaksi secara maya. Kemudian B, perkhidmatan telekesihatan, pemeriksaan kesihatan dapat dijalankan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi. Okey, kemudian C, peluang pekerjaan. Okey, pelbagai peluang pekerjaan peluang kerajaan dapat diwujudkan hasil daripada perkembangan pesat dalam sektor. Okey, kemudian multimedia interaktif memudahkan dan meningkatkan proses pendidikan dalam sistem pembelajaran dunia tanpa sepadan. Okey, kemudian kemajuan dalam internet membantu, memudahkan dan mempercepatkan pencarian maklumat. Okey, kemudian 2A. Okey, terangkan kesan positif dan negatif telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Okey. Yang pertama, mewujudkan sistem e-dagang yang membolehkan perkhidmatan dan jual beli dijalankan secara talian. Okey, kemudian mewujudkan sistem e-kerajaan yang memudahkan rakyat berurusan dengan agensi kerajaan lebih mudah dan cepat. Okey, kemudian mewujudkan sistem e-perbankan, online banking yang memudahkan urusan perbankan. Okey, kemudian negatifnya pula, wujud maklumat berunsur negatif yang sukar ditapis, hasutan, kabar angin. Wujud risiko pencerobohan, pencurian maklumat dalam sistem pengkalan data secara dalam talian. Okey, kemudian wujud ketidaktepatan maklumat yang tersebar di laman-laman web. Okey, kemudian nombor 3, maksud e-dagang, e-kerajaan, e-perbankan. Okey, perkhidmatan dan aktiviti jual secara atas talian itu adalah e-dagang. Okey, e-kerajaan, urusan rakyat dan agensi kerajaan dapat dijalankan secara lebih mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga, e-perbankan, urusan berkaitan perbankan dapat dijalankan di mana-mana sahaja. Okey, baik. Kemudian 6.5. Penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Etika penggunaan alat telekomunikasi. Yang pertama, menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk perkara yang berfaedah. Okay, kemudian, menghargai setiap hasil karya dengan mengelakkan aktiviti plagiat, itu peniruan, mencuri hasil kerja orang lain. C, berkomunikasi secara baik dan berhemah. D, merahsiakan maklumat peribadi serta kata laluan daripada terdedah kepada umum. Kemudian E, memastikan kesahihan sesuatu berita yang diperoleh daripada internet. Dan F, mengelakkan daripada mengganggu dan merosakkan sistem komunikasi orang lain. Kemudian G, mematuhi sepenuhnya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang dikeluarkan oleh SKMM. Menjaga sensitiviti semua pihak, termasuk mengelak daripada menyentuh isu-isu yang sensitif yang melanggar undang-undang dan norma-norma masyarakat. Kemudian 2A. Ini jawapan daripada kamu sendiri. Baik, ini A, B dan C. Saya minta kamu senaraikan jawapan-jawapan ini di bahagian komen di bawah Google Classroom bagi posting tajuk ini. Okey, saya minta kamu jawab soalan 2A, B, C. Jawapan dia kamu typekan di bahagian komen dan tinggalkan di bahagian komen tersebut. Saya nak lihat supaya nama kamu naik di bahagian komen dan saya tahulah kamu buat kerja di situ. Okey?
Tolong type di bahagian komen dan hantar di bahagian komen. Untuk jawapan 2A sahaja, 2A sahaja, merujuk kepada soalan ini, gambar rajah ini. Okey, gambar rajah yang menunjukkan contoh aplikasi yang terdapat dalam teknologi masa kini. Soalan A, B dan C typekan di bahagian komen dan hantar di bahagian komen sahaja. Yang lain-lain jawab di buku latihan dan buat semakan melalui perbincangan jawapan yang saya berikan hari ini. Okey, so kita akan jumpa lagi minggu hadapan dengan tajuk yang berikutnya. So terima kasih, selamat sejahtera.